Apa yang kita buat ni sedang diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Beliau Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita harapkan balasan atas dunia. Jangan kita harap. Pekerjaan agama memang susah, memang payah. Tapi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala yang membantunya sedikit, yang menolongnya sedikit, yang memberi galakannya sedikit, tapi yang menghalangnya sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Terutama sekali halangan dalam diri kita sendiri. Dan sedar tak sedar halangan itu sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Jadi kita buat kerja-kerja macam ni sebenarnya bukan diri saya seorang. Bahkan saya tak menganggap diri saya sebagai ketua dalam ni. Maknanya kita ni satu tubuh, satu badan, satu tubuh, satu jasad. Sama ada yang lama yang baru. Bila dah sama-sama kita duduk dalam kelompok ni, mudah-mudahan kita sama-sama lah jaga niat kita. Kita jaga niat kita di samping kita duk belajar, duk belajar, duk berhati. Kita kena tahu, kita kena hargai ini sebenarnya hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tidak akan terjadi sesuatu itu melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa orang lain tidak dipilih oleh Allah, mengapa pula kita? Sedangkan yang pakai motor ni banyak orang lain lagi, lain tempat lain pun banyak. Mengapa kita? Kadang-kadang orang yang dah berpuluh tahun pakai, tetapi mengapa kita yang baru-baru ni pula, yang baru nak mencebur diri dalam bidang makna motosikal ni, Allah Ta'ala pilih pula. Padahal banyak lagi orang lain yang selayak ni, yang lebih baik lagi daripada kita kan. Tetapi sangka baik kita dengan Allah Ta'ala ini adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita, untuk ahli keluarga kita, untuk keturunan kita. Mudah-mudahan menjadi saham akhirat, mudah-mudahan menjadi sedekah jariyah. Jadi saya harap kawan-kawan semua sabar, banyak-banyak sabar, banyak-banyak bersabar dalam kita nak buat benda ni. Di antaranya kita kena tunjukkanlah, bukan nak menunjuk-nunjuk, cuba kita perbaiki diri kita dengan ilmu. Waktu jangan tinggalkan belajar agama. Belajar agama ni tak boleh tinggal, buat di fardu ain. Tanpa ilmu memang amal kita tu tak betul, amal kita kan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta kepada Allah Ta'ala tiap kali kita sembahyang, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kita baca tiap-tiap kali kita sembahyang, tiap-tiap rakaat kita sembahyang, jadi tiap kali kita baca itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Maknanya kita puji kepada Allah Ta'ala itu di antara asbabnya kerana Allah Ta'ala tidak melahirkan kita ni dalam kelompok orang-orang Yahudi Nasrani. Kita lahir-lahir duduk dalam kelompok orang Islam, Alhamdulillah. Lahir-lahir je duduk dalam kelompok orang beriman daripada mak bapak yang Islam, yang beriman. Ini di antara kenapa kita mesti memuji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi dalam kelompok Islam tu pula ada yang bahagia, ada yang celaka. Ada yang mendapat taufik daripada Allah, ada yang tidak dapat, ada yang dapat hidayah, ada yang tidak dapat. Maka kita ni dalam kelompok orang Islam yang beriman lagi pula, Allah Ta'ala pilih duduk bersibuk, berbimbang, hampir dekat dengan ilmu. Banyak orang yang Islam tapi Allah Ta'ala tak dekatkan mereka dengan ilmu. Ini kita tak boleh nak kata apa, sebab tu hak Allah. Hak Allah, yarzuqu man yasha', dia nak rezekikan pada siapa-siapa pun boleh. Macam orang lain, mengapa macam mana nak jadi orang yang bertanggungjawab dalam orang nak mentadbir madrasah, pondok dan sebagainya, macam Ustaz Amir. Padahal orang lain pun ada, tapi sebab apa Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala pilih. Ini menunjukkan Allah Ta'ala nak bagi satu perkara yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang Allah Ta'ala amanahkan pada para nabi, para rasul, iaitu agama. Seorang manusia dia tak mulia di sisi Allah melainkan dengan agama dia. Apa dia agama tu? Undang-undang yang datang daripada Allah. Macam mana yang dikatakan undang-undang tu? Macam mana kita nak faham undang-undang tu? Yang disebutkan dalam ilmu lah. Dalam ilmu yang kita belajar, fiqh, tauhid, tasawuf, tajwid, itulah yang nak menceritakan undang-undang, yang ni agama. Muslim ni makna orang yang di dalam dirinya ada agama.
Orang yang di dalam dirinya mengikut undang-undang peraturan yang datang daripada Allah. Mana dia undang-undang, apa jenis undang-undang, tu yang kita nak kena belajar. Tu yang kita nak disuruh belajar tu supaya kita mengamalkan undang-undang yang kita dah faham. Jadi orang-orang yang hidupnya beramal dengan Islam ni lah yang dipanggil orang yang hidup. Lagi pula dalam hidup itu mengikut syariat, berusaha bersungguh-sungguh mematuhi syariat perintah Allah Ta'ala, itulah yang dipanggil Muslim. Orang yang ada pada diri dia undang-undang Allah. Orang yang ada pada diri dia undang-undang Allah. Kita puji Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada diberi nikmat iman Islam, diberi kita nikmat hidup, nikmat sehat. Kita lebih sihat pada orang lain walaupun ada sakit-sakit, tapi tak sama macam orang lain. Ada orang lebih jauh sakit dia lagi teruk pada kita. Tengok baru-baru ni ada budak mana tak tahu lah, bayi lagi kecil lagi, Allah tak ada duga dia dengan sakit leukemia tu, sampai keluar tu jojol di mata, meninggal dah budak tu. Masya Allah, tabarakallah. Hebat dugaan dia. Kita tak sampai tahap macam tu, Allah puji. Dengan perasaan budak yang macam tu kan, macam manalah tahap pemikiran dia, hati dia macam mana, macam mana dia nak menghadapi dalam keadaan dia tidak cukup ilmu tentang kehidupan, tentang Tuhan dan sebagainya. Tapi dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang sangat-sangat hebat. Adapun kita tak sampai susah gitu macam tu. Kalau kita nak kata susah pun ramai lagi orang yang jauh lagi susah. Kita tengok saudara kita yang sedang diserang oleh orang kafir, makannya susah, hidupnya susah, tidurnya susah. Bukan diri mereka saja, anak bini mereka pun susah makan, susah hidup. Hari ini kita boleh hidup berehat-rehat, seronok-seronok dengan harta kita, dengan makanan kita, dengan pakaian kita, dengan tidur kita, dengan rehat kita. Tapi mereka tu duduk susah, pagi petang siang malam, bertahun-tahun duduk dalam peperangan. Sampai nak makan susah, terpaksa makan benda-benda yang haram asalnya, tapi oleh kerana dah darurat terpaksa nak menjaga nyawa. Susahnya, tapi mereka duduk masih kekal dalam Islam. Padahal mereka tu kalau nakkan kesenangan atas dunia ni mudah saja, patuh taat setia pada orang kafir, orang Yahudi tu, dan saja dia orang akan dapat kesenangan. Dia akan dapat kesenangan, kemewahan, kerehatan dan sebagainya. Itu saja yang orang kafir nak daripada orang Islam. Ikut penunjuk dia senang. Ikut penunjuk dia, ikut kehendak dia kan senang. Buat apa nak pegang-pegang sampai mengorbankan bini, mengorbankan anak, mengorbankan mak bapak, mengorbankan rumah, mengorbankan pekerjaan dan macam-macam lagi. Tapi oleh kerana mereka ni orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap duduk dalam Islam susah macam mana pun. Susah macam mana ini di antara orang-orang yang tak nak zahirkan kehebatan iman, keyakinannya kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menjual agama dia dengan kemewahan, kesenangan, kerehatan dunia yang sementara. Jadi kita duk baca Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kena puji Allah Taala? Kerana di antaranya kerana dia sempurna. Tidak ada sebarang kekurangan pada zat Allah Ta'ala, pada sifatnya, pada segala perbuatannya sejak sedia kala lagi sampailah bila-bila selama-lamanya. Suci Allah Ta'ala itu daripada sebarang jenis sifat kekurangan. Jadi segala puji itu memang selayaknya, sepatutnya berhak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia Allah tu? Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir, yang menjadikan, yang mengadakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengqada-qadarkan tentang sekalian alam. Tuhan mentadbir, pentadbir sekalian alam. Sama ada alam manusia, alam jin, alam tumbuhan, alam jamadat, batu, kayu, semuanya alam dunia, alam akhirat, alam zahir, alam batin, semuanya pentadbirnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang mentadbir, yang berakal, yang tak berakal. Yang mana alam ni adalah tanda-tanda Allah Taala jadikan sebenarnya untuk menolong kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kepada Allah, supaya kita apa sahaja yang berlaku dalam diri kita ataupun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita alami, perkara baik ataupun buruk,
Sebenarnya tujuan hikmah dia nak suruh kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana benda ni tidak akan terjadi, tidak akan berlaku melainkan dengan kehendak dia. Bukan sahaja kita terpegun, kita terpesona, kita teringat kepada Allah apabila kita melihat benda yang hebat-hebat, yang cantik-cantik, yang besar-besar, baru membawa ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau orang tu mata hati dia elok, mata hatinya bersih, mata hatinya cerdik, mata hatinya jernih, dia melihat debu pun dia merasakan kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha bijaksana menjadikan walau sebutir debu. Kalau dengan tidak ada ilmu pada Allah, dengan tidak ada kudrat pada Allah, nescaya tidak akan wujud walau sebesar walau sebutir debu pun. Takkan ada, takkan wujud walau sebesar debu pun. Itu nak menunjukkan debu tu, nak menunjukkan tentang adanya Tuhan yang maha kuasa, maha sedia kala, maha hebat, maha sempurna, yang menjadikan kita daripada tiada kepada ada, lepas daripada itu pula daripada tiada kepada ada, dibekalkan pula kita nikmat iman, nikmat iman daripada mak bapak yang kita yang melahirkan kita, dapat kita memperoleh nikmat iman dari Islam secara percuma daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun di antara sebab kita kenapa mesti memuji Allah Taala. Itu belum bersyukur lagi. Itu belum syukur, itu baru puji. Alhamdulillah, itu maknanya kita baru memuji Allah atas nikmat yang tak boleh kita nak hitung ni. Dalam satu saat yang kita duduk ni, dalam satu saat ni kita duduk gunakan nikmat daripada Allah, tak tahu nak kira berapa banyak. Tak terkira, walaupun dalam masa satu saat kita duduk dalam nikmat Allah yang tak tahu nak dikirakan. Bayangkan berapa banyak dah umur kita setakat ni. Berapa banyak dah umur kita setakat ni. Agak-agaknya berapa banyak dah kita ni duk menggunakan nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala tak pernah minta pun pada kita untuk membayarnya. Cuma Allah Taala mengarahkan kepada kita supaya berkhidmat kepada dia, beribadah kepada dia, mengabdikan diri kepada dia sebagai tanda bersyukur di atas nikmat-nikmat yang Allah bagi. Nikmat akal, kalau tak nak jadikan kita orang gila pun berat juga. Dia jadikan kita buta ke, walaupun tak buta dua belah mata, buta sebelah mata pun susah juga. Kalau bagi anggota yang tidak sempurna pun susah juga gitu. Tapi Alhamdulillah pada kita ni sempurna. Bukan sahaja kita, Allah Ta'ala kurniakan pula pasangan kita masing-masing, kurniakan isteri, kurniakan anak, macam-macam semua. Ini semua nikmat yang tak boleh kita nak hitung, tak boleh nak balas. Jadi macam mana cara berterima kasih dengan Allah Ta'ala tu? Cara terima kasih ni adalah dengan bersyukur. Apa makna syukur ni? Makna membuat, mengerjakan, melaksanakan atau menggunakan nikmat-nikmat yang kita peroleh tadi tu, usaha menggunakannya kepada jalan-jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru kata bersyukur. Nikmat harta kita gunakan ke jalan Allah, nikmat sihat kita gunakan ke jalan Allah, dan macam-macam lagi. Mana apabila nikmat tadi itu dihala tujukan kepada agama, panggil bersyukurlah. Panggil bersyukurlah dengan niat yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cara yang sebenarnya dia buat amal ibadat dari itu syarat dan rukunnya. Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahman, Maha Pengasih. Bukan sahaja dia ni yang menjadikan sekalian alam, yang mentadbir sekalian alam dunia akhirat. Dunia pun dia tadbir, alam barzakh pun dia yang tadbir, alam mahsyar pun dia yang tadbir, alam syurga pun dia yang tadbir, alam akhirat pun, dan alam neraka pun dia lah yang mentadbir, Allah Ta'ala. Jadi Ihdina Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Maknanya kasih Allah Ta'ala ke atas diri kita. Kasih Allah Ta'ala yang Maha pemurahnya Allah. Maha pemurahnya Allah Ta'ala. Ar-Rahman, Maha pemurahnya Allah Ta'ala ke atas diri kita makhluk. Bukan sahaja kepada orang Islam, bahkan kemurahan, sifat murah Allah Ta'ala tu semuanya makhluk yang ada atas dunia yang dijadikan oleh Allah Ta'ala semua mendapat nikmat kemurahan Allah Ta'ala. Tak kira yang taat, yang maksiat, yang kafir, yang beriman, yang tak beriman,
semuanya mendapat pertolongan daripada Allah, mendapat nikmat kesenangan daripada Allah. Hatta syaitan jin iblis sekalipun, hatta syaitan jin iblis nafsu sekalipun mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemurahnya Allah tu, dia tak pilih bulu. Kadang-kadang Allah Ta'ala suruh kita tinggalkan pun dia bagi makan macam biasa. Dia suruh semayang kita tinggalkan pun dia bagi kita gaji bulan-bulan macam biasa. Dia bagi kita berjalan macam biasa. Dia bagi kita melihat macam biasa. Walhal banyak dah yang disuruh tu kita tak pedulikan. Kadang-kadang kita buat pun tak betul dengan cara yang Allah suruh. Pun Allah Ta'ala balas macam seolah-olah macam kita buat elok dah dengan dia. Padahal ni kalau nak ditilik, maknanya kita ni tak layak sebenarnya nak mendapat balasan baik daripada Allah, kerana khidmat kita pada Allah tu tak sepatutnya. Belum sampai tahap nak mendapat balasan baik daripada Allah Ta'ala lagi, tak melayakkan kita lagi. Jangan kata nak menduduk di syurga. Nak mendapat balasan baik nikmat Allah Ta'ala atas dunia ni pun tak selayaknya, sebab kita tidak beramal, tidak melakukan ibadat seperti mana yang Allah suruh. Ibadat yang Allah suruh, yang betul-betul tu, yang taatnya, yang ikhlasnya tu, kita tu belum sampai tahap tu lagi. Bahkan kita baru nak dekat-dekat lagi, nak ambil tahu tentang benda macam tu, pun Allah Ta'ala bagi dah balasan macam-macam pada kita, yang kadang-kadang sampai tak habis nak makan, tak habis nak guna, macam-macam lagi. Sampai kita masuk tahap membazir dah pula. Punya pemurahnya Allah Ta'ala, punya pemurahnya Allah Ta'ala atas diri kita. Jadi benda ni kita kena fikirlah, kena fikir, renung-renung, supaya kita ni tak menjadi begitu seronok, dibuai, dihanyut oleh keseronokan. Sebab memang Allah Ta'ala jadikan nafsu syaitan tu nak melena, meleka, melalaikan kita daripada tujuan asal. Mana tujuan asal ibadat tadi tu? Ibadat tu tujuan asal kita hidup ni. Tapi nafsu syaitan ni memang Allah Ta'ala jadikan sebagai percubaan, untuk kita nak menjadi ujian sejauh mana kesungguhan kita nak beribadat, sebagai bekalan kita nak balik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak bila-bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang menyawa mesti mati, tak kira matinya cara elok ataupun tidak. Yang pastinya mati itu tetap datang. Kematian tu kita tak perlu nak bimbangkan bagaimana kematian tu datang tu. Yang perlu bimbang bagaimana persiapan kita nak mati tu. Kalau persiapan tu yang kita risaukan, bukan kita risaukan macam mana cara mati. Cara mati macam-macam, naik motor, naik kereta mati, kena bunuh mati, mati lemah pun mati. Itu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah ni persiapan nak mati tu, adakah kita dah buat dengan sepatutnya ataupun belum. Ini yang kita, yang ulama duk ingat-ingatkan kita supaya jangan leka, jangan lena, jangan lalai. Walaupun kita hidup atas dunia ni, nak mengambil keseronokan atas dunia yang Allah Ta'ala jadikan ni, jangan sampai kita mengabaikan tujuan dan matlamat asal gitu. Sebab kalau tak, nanti kita balik dalam keadaan jadi golongan kelompok yang rugi selama-lamanya, penyesalan selama-lamanya. Penyesalan selama-lamanya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, telah membinasakan akan kamu oleh berlumba-lumba nak banyak, nak kaya, nak hebat, nak mewah atas dunia. Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tu. Sebenarnya kehendak Allah Ta'ala nak suruh, nak turunkan ayat tadi sedia kali lagi dah, sebab Allah Ta'ala dah tahu sedia kali lagi keadaan manusia ni macam mana. Jadi Allah Ta'ala firman, alhaakumut takatsur, telah membinasakan akan kamu oleh berlumba-lumba. Berlumba-lumba nak cari harta, kekayaan, kesenangan, kemewahan. Memanglah perlumbaan tu berlaku dan terjadi. Tapi yang merugikan ni adalah perlumbaan yang dengan cara yang salah. Nak mewah, nak hebat atas dunia ni, tapi dengan cara yang salah. Salah bagaimana pula? Salahnya dengan makna berlumba-lumba nak mencari harta kekayaan tadi, pangkat darjat kemewahan untuk diri kita ataupun untuk yang kita nak tinggalkan, sehingga kita melupakan tanggungjawab kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini yang dimaksudkan golongan yang telah dibinasakan ni. Telah dibinasakan, telah membinasakan oleh kamu oleh sikap berlumba-lumba tadi. Siapa ni? Golongan yang berlumba-lumba mencari kesenangan atas dunia ni serta mengabaikan tanggungjawab dia terhadap akhirat dia. Sembahyang ni dia tak peduli betul ataupun tidak akidahnya, dia tak peduli entah betul ataupun tidak, dia tak peduli benda-benda macam tu. Dia hanya memikirkan kesenangan. Yang pastinya kesenangan tu sendiri dia akan tinggalkan. Sama ada dia akan meninggalkan kesenangan tu ataupun kesenangan tu yang akan meninggalkan diri dia bila-bila masa saja. Kesenangan yang kita duk kejar-kejar, duk cari-cari itu, sama ada kita tinggalkan dia dengan makna Allah Ta'ala tarik nyawa kita, ataupun Allah Ta'ala cabut kesenangan tu pindahkan kepada orang lain. Kita tengok berapa ramai orang daripada kaya asalnya jadi muflis. Itu contoh. Kaya asalnya jadi muflis. Ini maknanya kekayaan tadi meninggalkan dia. Ada pula yang seronok-seronok dengan nikmat, dengan kekayaan, dengan pangkat, seronok dengan anak isteri, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Seronok ris, Ustaz. Seronok ris, dia tahan Roblox. Maknanya seronok ris kena tahan Roblox. Itu Roblox atas dunia kan. Tak apalah, tak setakat mana pun dia tak boleh buat apa pun. Dia punya kerisauan, kebimbangan sekejap je, orang dah settle kan. Tapi masalah ni kalau Roblox di hari kiamat besok kita tak lepas. Roblox di hari kiamat besok kita tak dapat lari. Ini masalah, siapa nak tolong jawab? Siapa nak tolong jawab ni kawan-kawan? Takkan tolong jawab ni, melainkan diri kita sendiri lah. Jadi tu kemurahan. Kita kena tengok betapa murahnya lah Allah Ta'ala atas diri kita. Hari ni kita selamat, bukan sahaja diberi nikmat. Hari ni apa kecederaan yang berlaku pada diri kita? Tak ada. Apa kecederaan yang berlaku pada isteri anak-anak kita? Tak ada. Ini di antara nikmat daripada Allah. Bukan sahaja nikmat ni dengan makna kita dapat benda seronok-seronok. Allah menyelamatkan kita daripada musibah, itu pun adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada pula hari ni orang yang ditimpa musibah, kemalangan dan macam-macam lagi. Tapi kita hari ni daripada semalam ni, nak cerita hari ni lah pun dah tak boleh nak cerita punya banyaknya. Tak ada kecederaan, tak ada sakit kepala, tak ada mana, tak ada apa benda bala yang berlaku atas diri. Ini adalah semuanya dengan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Murahnya, kemurahan Allah Ta'ala tu atas dunia ni tak ada kisah siapa pun. Sebab di sisi Allah dunia ni tak ada harga. Tak ada harga pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ni. Walaupun setimbang sayap nyamuk pun tidak ada harga. Setimbang sayap nyamuk pun tak ada. Tak ada nilai walau setimbang sayap nyamuk pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala tak kisah. Kau nak ambil dah, kau nak tamak lah, kau nak bolot lah macam orang kafir ni. Dia nak gebut lah. Sebab tak ada harga pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia. Jadi kita ni bukan tak boleh nak berlumba-lumba. Lumbalah, tapi jangan terlupa tanggungjawab kita. Jangan lupa tanggungjawab kita. Kadang-kadang yang mencari kesusahan tu diri kita sendiri. Allah Ta'ala bagi masa kita ni sama je 24 jam. Modal Allah Ta'ala bagi masa sama je 24 jam. Orang kaya ke, orang miskin ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, orang Arab, semua Allah Ta'ala bagi masa perniagaan akhirat tadi 24 jam, semua sama. Semua sama, bukan makna orang Arab Allah Ta'ala bagi 30 jam, orang Melayu 23 jam ni. Tak, orang Arab, orang Melayu, orang putih, orang lelaki, orang perempuan, orang dulu, orang sekarang, semuanya modal Allah Ta'ala bagi 24 jam satu hari semalam. Modal untuk perniagaan akhirat yang akan mendatangkan keuntungan dia nanti di hari kiamat. Yang mana kesilapannya kita menyalahgunakan modal tadi. Modal yang saya maksudkan di sini umur lah, waktu. Kalau nak ikutkan taraf kehidupan, kita ni jauh dah mewahnya. Tapi kadang-kadang oleh kerana sifat tidak ada sifat qanaah tu, yang menyebabkan kita bekerja lebih masa, lebih waktu, sehingga kita mengambil masa ibadat tu digunakan untuk mencari kesenangan dunia. Ini kesilapan kita. Padahal 24 jam tu Allah Ta'ala bagi masa untuk makan, untuk tidur, untuk rehat, cari nafkah, untuk amal, semua dah cukup.
Tapi oleh kerana kadang-kadang kerakusan kita punya nafsu dan dorongan bisikan syaitan tu, yang mana sentiasa membisikkan sifat tamak haluba ataupun tidak qanaah, makna tak cukup dengan apa yang ada itu, kita berasa nak lebih, sehingga dorongan daripada ingatan hati nakkan kelebihan tadi itu mempengaruhi tindak tanduk dan tingkah laku kita nak mencari apa yang dibimbangkan dalam hati tadi, sehingga kita mengambil masa-masa untuk ibadat tadi digunakan untuk dia cari yang keseronokan dunia. Padahal kesenangan dunia tadi itu maknanya adalah kita yang cari sendiri. Kita yang menyusahkan diri kita sendiri, sehingga masa pun terpaksa kita bagi. Memanglah tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang saya kasihi, siapa yang tak nak hidup senang atas dunia ni? Siapa yang tak nak hidup senang atas dunia? Semua orang nak hidup senang. Tapi ikutlah cara sebagaimana yang Allah Ta'ala perintah, Rasul perintah. Jangan sampai kita terlena-terleka, terabai daripada amal yang dimaksudkan, yakni amal yang betul. Di amal yang betul ni dengan ilmu. Kena paksa diri kita, kena korbankan masa kita demi ilmu tadi tu. Demi ilmu tadi tu, korbankanlah, buatlah jadual, tak kisahlah mengaji dah mana-mana asalkan ilmunya betul. Mengaji dah, pergi dah belajar kat mana-mana pun asalkan ilmu yang dipelajari tadi, akidah yang betul, syariat yang betul, belajarlah. Belajar makna buatlah jadual yang khususiyah, janji dengan Tuhan, janji dengan Tuhan, ni lah ya Allah masih aku nak belajar agama, mudah-mudahan apa amal yang aku buat ni kau terimalah ya Allah, dengan sebab aku buat ni berdasarkan ilmu-ilmu yang aku belajar. Jadikan satu kemestian. Maksudnya ilmu ni jadikan satu kemestian dalam diri kita. Bukan sahaja pekerjaan tu kita jadikan satu kemestian. Kita boleh menjadikan satu kemestian dalam hidup kita selama seminggu tu 5 hari. Contohnya kita menjadikan satu kemestian kita mencari nafkah. Mengapa kita tak boleh nak menjadikan satu kemestian seminggu 2 jam sahaja, contohnya menjadikan kemestian untuk aku belajar. Sedangkan untuk tujuan belajar tadi untuk kemewahan, kekayaan, kesenangan di hari kiamat yang kekal abadi sampai bila-bila. Ini dia katakan perlu korban tadi tu. Mesti. Kalau kita tak buat macam ni, maknanya kita akan gagal besok. Balik hari kiamat kita akan gagal. Bila kita gagal di hari kiamat, bermakna kesenangan, kemewahan yang apa yang kita dapat atas dunia ini sebenarnya tidak membawa apa-apa manfaat untuk kita nanti di hari kiamat. Itu yang kita tak nak. Kita nak jadikan kesenangan, kemewahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita atas dunia ini semuanya menjadi akhirat. Walaupun orang yang tak tahu nampak, oh ini semua benda-benda dunia ini, semua kaki dunia, itu sangkaan orang lain, biarkan, abaikan, pedulikan. Manusia memang takkan puas hati dengan apa yang kita buat. Sama ada benda buruk ataupun benda baik, memang manusia takkan sentiasa puas hati dengan kita. Yang penting kita tahu apa yang kita buat tadi itu betul, sebagaimana yang Allah suruh. Jadi di samping atas dunia ni kita dapat kemewahan, kesenangan, besok di hari kiamat turun dalam kubur, apa yang disoal oleh malaikat semua kita dapat jawab. Bangkit di padang mahsyar besok, nak meniti yang siratal mustaqim, ada roblok-roblok yang kita akan kena lalu. Akan ditanya tentang macam-macam jenis amal ibadat. Tapi jangan risaulah kalau kita dah buat betul-betul, insya-Allah berlandaskan ilmu dan amal, berdasarkan ilmu yang kita dah belajar, insya-Allah apa yang nak ditanya oleh Allah, oleh malaikat besok semuanya dapat dijawab. Sebab dia tahu waktu hidupnya, sebab dia belajar dari itu, walaupun tak boleh mengaji tiap-tiap hari, seminggu 2 jam je contohnya dia boleh luangkan waktu, tapi lengkaplah fiqahnya, dia dapat belajar dengan sempurna, tauhidnya dia dapat belajar dengan sempurna, tasawuf dia dapat belajar dengan semua, tajwid dia dapat, insya-Allah dia akan dapat bahagia dunia akhirat. Jadi Ar-Rahman, pemurah Allah Ta'ala, Ar-Rahim, maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maha kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hanya untuk orang beriman ni. Kasih Allah Ta'ala ni hanya untuk orang beriman saja nanti di hari kiamat.
Orang kafir tak akan dapat kasih Allah Ta'ala ni. Sebab tu nanti orang kafir tak akan diampunkan dosanya, tak akan diringankan azabnya, tak akan dikeluarkan daripada syurga, tak akan dikeluarkan daripada neraka tu. Kekallah dalam neraka selama-lamanya, bertambah, semakin azab, semakin azab. Ada pun orang beriman, orang mendapat kasih Allah. Di antaranya diampunkan dosanya. Ada yang segelintir diampunkan dosanya, masuk syurga dengan rahmat Allah. Ada yang masuk syurga dengan tidak ada hisab. Ada yang diringankan timbangan kejahatan, yang diringankan, diberatkan timbangan kebajikan ya. Dikeluarkan, ada yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada neraka, masuk dalam syurga kekal selama-lamanya. Ini hanya diperolehi oleh orang yang memiliki iman. Makna orang yang mempunyai iman, kepercayaan yang betul terhadap Allah dan Rasul. Ada pun orang yang tidak beriman, orang kafir, orang munafik, dia tak akan dapat benda ni. Dia tak akan dapat. Jangan kata dikeluarkan daripada neraka, diringankan azab pun mereka tak merasa. Na'udzubillah min dzalik. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tuhan, Raja yang mentadbir besok, di hari kiamat besok. Hari kiamat besok Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala akan menzahirkan kehebatan kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kiamat besok dapatlah kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri, yang mana selama ni kita duduk dengar nama malaikat. Hari kiamat, padang mahsyar, macam-macam lagi. Besok hari kiamat besok kita akan dapat saksikan dengan mata kepala kita sendiri, dan memang kita akan berada di situ. Hari kiamat tu Yaumiddin, hari yang mana kita ni besok tak akan kenal di antara satu dengan yang lain. Segapat-gapat mana pun kita kat sini, besok kat sana kita buat hal masing-masing. Buat hal masing-masing sebelum Allah Ta'ala bagi peluang kepada orang, maknanya orang-orang tertentu memberi syafaat dan sebagainya. Besok awal-awalnya di situ, besok semuanya nafsi-nafsi buat hal masing-masing. Suami tak kenal isteri, isteri tak kenal suami, anak-anak tak kenal mak bapak, semuanya buat hal masing-masing. Kau, aku. Sebab masing-masing sedang bingung, sedang risau memikirkan, aku ni neraka ataupun syurga. Jadi waktu tu tak ada nak mikir kawan-kawan dah, mikirkan diri, nak selamatkan diri macam mana. Itu yang ikut tarik lah. Ikut tarik siapa tak kisah. Ikut tarik, asalkan kita rasa macam boleh selamat azab neraka ni, boleh selamat dengan sebab si A ni, kita akan tarik si A. Ya Allah, si A ni lah gini. Sebab kita nak melepaskan diri. Isteri pun macam tu, dia akan tarik suami ni sebab dia nampak azab neraka tu. Suami pun akan tarik lah, jadikan sebab isterinya gini, alasan untuk nak ngelakkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di hari kiamat besok akan berlaku benda macam tu. Walaupun kita hidup atas dunia penuh dengan kasih sayang, kebahagiaan rumah tangga, tapi di hari kiamat besok itulah yang akan berlaku. Percayalah. Hebat-hebat tidur sebantar, tidur berpeluk pun, nanti di hari kiamat besok kau aku. Sebab tu tawa'am, berkasih sayang, berkeluarga ni berpada-pada. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Taklah kamu pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Allah Ta'ala suruh jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Jadi jangan dijadikan ahli keluarga tadi sebagai asbab kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana isteri, anak-anak ni adalah cubaan daripada Allah Ta'ala. Adakah kita leka dengan tugas kita sebagai suami sehingga kita meninggalkan solat? Adakah kita leka sebagai tugasan kita sebagai seorang suami sehingga kita meninggalkan menuntut ilmu sebagaimana yang Allah suruh? Ataupun adakah dengan sebab tanggungjawab sebagai isteri kita meninggalkan tanggungjawab kita terhadap Allah? Jadi semuanya besok kita akan dipertanyakan, dipersoalkan nanti di hari kiamat. Semuanya isteri, anak-anak atau benda itu adalah bala atau fitnah. Maknanya fitnah ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena ingat-ingat, kena hati-hati. Ingat-ingat, hati-hati. Kadang-kadang orang salah faham maksud kasih sayang dalam keluarga ni. Mereka beranggapan bila kasih sayang dengan keluarga, makna bagikan sehabis-habis masa kita dengan keluarga. Cari duit untuk keluarga, melayannya pagi, petang, siang, malam, bawa pergi berjalan, begini-begini, berhibur, bersegodok. Ini kadang-kadang yang ada dalam minda orang Muslim. Diingatkan inilah cara yang sebenarnya yang Allah Ta'ala suruh. Sebenarnya mereka terlepas pandang.
Memang Allah Ta'ala suruh berkasih sayang, tapi bukan 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 sampai kita meninggalkan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berseronoklah dengan keluarga, tapi ada masanya kena berhenti, kena pergi cari ilmu, kena berhenti, kena semayang dan macam-macam lagi. Kadang-kadang ada orang bila kita tanya asal tak pergi belajar, sibuklah urusan dengan keluarga, kasih sayang dengan keluarga, sibuk nak uruskan anak isteri dan jadi ini yang kadang-kadang orang salah faham. Jadi mereka beranggapan apabila mereka menyibukkan diri dengan keluarga itu, Allah Ta'ala akan memaafkan dia tak semayang, Allah Ta'ala akan memaafkan dia tak menuntut ilmu. Padahal mencari nafkah untuk anak isteri ini adalah wajib, sembahyang juga wajib, menuntut ilmu juga wajib. Jadi tak ada perbezaan. Jadi dua-dua ni kita kena ambil berat. Dua-dua ni kita kena ambil berat. Dua-dua ni kita kena ambil berat. Jangan salah konsep yang dikatakan keluarga sakinah atas dunia. Keluarga sakinah, keluarga yang tenang, aman, damai ini bukan makna keluarga yang hidup seronok. Jadi dia anggap alhamdulillah, aku ni dah jalankan tanggungjawab dah. Anak isteri aku bagi kasih sayang yang baik, bagi belanja, mereka tak susah nak belajar, semua dapat semua. Jadi dianggapkan ini yang dikatakan tipu daya nafsu tadi tu. Nafsu tu akan membisikkan dalam hati, kau dah menjalankan tugas sebagai suami yang baik dah. Nafsu tu duduk bisik kepada kita, kau dah menjadi seorang suami, seorang bapa yang baik dah. Bagi kasih sayang, bagi layanan, bagi duit, bagi rumah, bagi kereta, bagi motor, bagi pakaian, bagi belanja. Maknanya kau dah menjadi bapa ataupun seorang suami yang bertanggungjawab dah. Walhal pada pandangan Allah, kita ni adalah sebagai orang yang berat sebelah. Berat sebelah. Maknanya kita mengambil berat kebahagiaan dunia, tapi kita tidak memikirkan kebahagiaan anak isteri kita nanti di hari kiamat. Hari kiamat kita ni disuruh sayang anak isteri kita dunia akhirat. Sayang isteri kat dunia, sayang isteri kat akhirat. Sayang anak di dunia, sayang anak akhirat. Sini kita tengok anak-anak kita main tempat bahaya, kita takut dia jatuh, takut terletak. Tengok anak-anak main tepi jalan, kita takut nanti dilanggar, binasa dia. Adakah kita tak takut pula besok isteri kita dihumbankan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Mengapa kita tak takut isteri kita akan dihumbankan di dalam neraka besok? Mengapa kita tak takut anak kita besok akan dihumbankan dalam neraka? Mengapa kita kalau nak bawa motor pakai helmet, pakai full face, pakai full suit? Sebab nak jaga keselamatan. Sebab nak jaga keselamatan atas dunia. Itu menunjukkan kita tak nak binasa. Itu menunjukkan kita tak nak cedera, sehingga kita pakai helmet yang mahal-mahal, ribu-ribu. Sebabnya alasan nak jaga keselamatan. Pakai full suit yang mahal-mahal, sebab alasannya nak jaga keselamatan. Tak nak cedera. Tak nak cedera. Tapi mengapa kita tidak mengambil sesuatu untuk keselamatan kita nanti di hari kiamat? Kenapa kita tak kita tinggalkan, kita abaikan keselamatan kita di hari kiamat, keselamatan isteri kita di hari kiamat, keselamatan anak kita di hari kiamat? Mana dia? Apa dia yang menjadi keselamatan tadi? Itulah dia ilmu dan amal. Inilah dia yang ibaratkan macam full face, macam full suit tadi tu, yang nak menjaga keselamatan kita, anak isteri kita nanti di hari kiamat. Mengapa kita tak nak benda tu? Mengapa kat dunia ni kita bersungguh-sungguh menjaga keselamatan rumah, buat rumah siap security, siap macam-macam lagi, siap CCTV. Tujuannya nak selamat. Tujuannya nak selamat. Mengapa kita nak jaga keselamatan tu? Sedangkan kita tahu selamat kat dunia ni pun sementara je. Tapi kita bersungguh jaga, bersungguh ambil berat. Mengapa kita tak bersungguh dan ambil berat keselamatan kita di hari kiamat besok, di alam barzah tu? Nak turun dalam lubang lahat tu, yang lahat tu ada bahaya dalam tu, yang mana bahayanya tak boleh nak dilindung, diselamatkan oleh helmet full face kita dan full suit itu, dengan security gitu. Tak boleh. Yang nak menyelamatkan tu adalah agama je. Agama je yang nak menyelamatkan kita. Dalam kubur, bangkit kubur, timbang amal padang mahsyar, meniti dan sirat,
Sehingga berdaya nak menyelamatkan kita satu je, agama je. Agama je. Lain tak boleh. Tapi agama ni cakap ringkas je. Untuk nak hidupkan agama tadi dengan ilmu lah. Cakap ringkasnya agama. Maknanya ilmu. Ilmu tu yang akan menerangkan kepada kita apa maksud agama yang Allah Ta'ala kata inna dina indallahi Islam. Kalau tak nanti kita main suka-suka main anggap salah anggap agama ni agak-agak begini dan begitu. Agama ni suruh berseronok dengan ahli keluarga, sembahyang pun tak payah, tak apa dimaafkan. Menuntut ilmu pun tak apa dimaafkan sebab berseronok dengan keluarga. Kadang-kadang ada orang menganggap agama ni macam tu. Ini anggapan dengan sebab tidak ada ilmu. Jadi yang menunjuk ajar itu adalah nafsu. Ini ingatan untuk diri kita, diri saya khasnya dan untuk sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Kita bukan nak berkawan di sini sahaja, kita nak berkawan juga nanti di hari kiamat. Kita bukan saja nak bersahabat di sini, kita nak bersahabat di hari kiamat. Amin, amin. Kita bukan nak duduk berseronok di sini keluarga kita, kita nak berjumpa semuanya dalam keadaan selamat nanti di hari kiamat. Bukan persaudaraan kita di sini, bukan setakat di sini. Jadi kenalah sama-sama berkorban. Kenalah sama-sama berkorban. Ihdinas siratal mustaqim kemudian kita minta pada Allah dalam sembahyang tu. Iya kita kata maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, engkau sahaja ya Allah tempat kami, hanya engkau sahaja yang kami sembah. Mana tempat kami mentaati, tidak ada tempat lain yang kami taat. Mana patuh taat setia khidmat melainkan engkau sahaja ya Allah. Ada yang lain tidak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahaja tempat kami minta tolong. Tak ada yang lain. Sebab minta tolong pada yang lain daripada Allah tidak boleh memberikan bekas sesuatu. Kerana selain daripada Allah Ta'ala tidak ada kuasa untuk memberi manfaat. Tak ada seorang pun yang boleh memberi manfaat seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada. Kita minta pada Allah. Minta Allah bagi, minta Allah bagi, minta sehat Allah bagi, minta panjang umur Allah bagi, minta rumah Allah bagi, minta duit Allah bagi, rezeki murah Allah bagi, nak isteri cantik Allah bagi, nak anak Allah bagi, nak keselamatan Allah bagi, semua Allah bagi. Kita minta Allah bagi. Tapi time Allah minta pula pada kita kata nantilah dulu ya Allah. Kita minta Allah bagi, minta Allah bagi. Yang kita tak minta pun Allah siapkan dah. Tapi bila Allah minta sikit aja kita korbankan masuk untuk ilmu dan amal, kita kata nantilah, sibuklah, susahlah, payahlah, tak ada masalah, nanti dululah. Ini balasan kita kepada Allah yang penuh kasih sayang dengan diri kita, yang tak berkira dengan kita. Allah tak berkira dengan kita dalam nak memberi kesenangan nikmat, tapi kita sangat-sangat berkira dalam nak berkhidmat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sangat-sangat berkira dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak berkira pun dengan kita. Waktu kita tidur pun dia bagi nikmat juga. Tu pernafasan tu. Waktu tidur tu dijaga rongga-rongga kita ni daripada dimasuki binatang-binatang bahaya. Juga tidur masuk dinosaur lubang hidung kita. Berat mampu kita. Tapi tak. Dalam keadaan sedar ataupun tidak, kita sentiasa dibantu, ditolong oleh Allah. Tapi bila Allah Ta'ala minta sedikit, bukan minta lah, menyuruh pada kita supaya berkhidmat pada dia, menyembah dia, kita memberikan macam-macam alasan yang tidak sepatutnya kita bagi. Ihdinas siratal mustaqim, minta pada Allah. Selain daripada kita minta pada Allah tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, minta Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus, yakni jalan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan. Seperti jalan-jalan yang Allah Ta'ala dah anugerahkan pada Nabi, para Rasul, Anbiya, Aulia, orang-orang yang hebat-hebat di sisi Allah. Mana dia? Jalan-jalan mana? Itulah dia Islam. Allah Ta'ala tak bimbing Nabi Rasul kepada jalan bukan Islam. Itulah dia Islam. Perjalanan para Nabi, para Rasul, para syuhada, para orang-orang yang ikhlas, orang yang takwa kepada Allah, itulah dia Islam.
Itu yang kita minta dalam sembahyang, ihdinas siratal mustaqim, minta ihdinas siratal mustaqim, yakni ya Allah pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang mana tu? Yakni jalan seperti mana yang telah kau berikan pada nabi para rasul. Bagaimana perjalanan para nabi para rasul ni? Ni yang masalah, kadang-kadang kita minta tapi kita tak tahu apa yang kita minta. Minta kepada Allah Ta'ala bimbing kita ke jalan para nabi para rasul. Mana? Itulah di ilmu. Jalan para nabi para rasul, ilmu, mereka menuntut ilmu, mereka beribadat. Selain daripada itu mereka menghadapi pelbagai jenis kesusahan, kepayahan dalam nak beribadat. Maknanya dalam mereka nak menyampaikan Islam tadi tu dan nak mengamalkan Islam tu, menghadapi pelbagai jenis dugaan, cabaran, halangan. Maka bila kita minta dalam sembahyang, dengan keberkatan solat tu, dengan keberkatan kemurahan kasih sayang, Allah bagi kepada kita Islam. Allah bagi kita, Allah bimbing kita. Makna Allah Ta'ala dekatkan kita pada agama. Kita tak sedar yang kita minta ni Allah bagi dah. Mana jalan-jalan para nabi, para rasul tadi Allah bimbing dah. Ihdinas siratal mustaqim, pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Ini tadi jalan para nabi, para rasul lah. Jalan lurus ni mana Islam lah. Sebab tu Islam ni dah arti kata lain agama tadi. Allah hantarlah kita kepada agama. Allah dekatkanlah kita dengan majlis ilmu agama. Allah Ta'ala hantar kalau orang-orang yang ada agama. Tapi sayangnya kita menolak balik pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami jalan yang lurus, yakni Islam tadi tu, agama tadi tu. Bila-bila Allah Ta'ala hampirkan kita orang-orang yang ada agama, majlis-majlis ilmu, kita tolak pula dah. Padahal kita minta. Ini masalahnya bila kita tak tahu apa yang kita minta. Bila kita minta dibimbing oleh Allah seperti mana para nabi, para rasul, inilah di antaranya ilmu. Yang Allah Ta'ala bagikan pada nabi, para rasul, ilmu di antaranya. Kesusahan dalam ibadat, cabaran dalam ibadat. Sebab tu bila kita hampir dengan ilmu, dengan agama, memang kita akan hadapi jalan yang sukar, yang payah. Memang. Sebab Nabi bagi tahu dah, jalan nak pergi syurga itu jalan yang penuh dengan kepayahan. Penuh dengan kesakitan, benda yang menyakiti. Ada pun jalan nak pergi neraka itu jalan yang menggembirakan, menyeronokkan. Ini kadang-kadang bila Allah Ta'ala dah bagi, Allah Ta'ala dah pilih, kita sendiri yang berpaling daripada jalan itu. Kita sendiri yang berpaling daripada jalan itu. Padahal Allah bagi dah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Allah bagi dah. Tiba-tiba kita kata, nantilah, biarlah. Kita tak sedar kita sendiri menolak apa yang kita dah minta dalam sembahyang. Jadi salah siapa? Salah kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan kau bimbing, jangan kau pimpin kami ya Allah ke jalan-jalan orang yang kau murkai. Adapun jalan-jalan yang kau murkai mereka itu, janganlah pimpin, bimbing kami ke situ ya Allah, kami tak mau. Jangan lorongkan kami ke situ ya Allah, kami tak mau. Kami nak kau lorongkan kami jalan para nabi, para rasul. Ni yang jalan yang kami nak. Ni yang jalan kami mohon kau pimpin kami, pimpin ahli keluarga kami, anak isteri kami, keturunan kami ya Allah. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Siapa? Orang-orang yang kau murkai, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik, orang-orang yang meninggalkan perintah Allah. Ini semuanya jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah. Kita tak nak, kita tak mahu Allah lorong kita ke sini. Kita nak lorong, kita nak minta Allah lorongkan kita kepada jalan-jalan para nabi, para rasul, sebagaimana Allah Ta'ala dah bagi nikmat para nabi, para rasul, ilmu, amal dan sebagainya. Islam, ini yang kita nak. Mengapa kita menolaknya? Mengapa kita menjauhkan diri sedangkan kita minta? Sedangkan kita minta benda itu, tapi kita sendiri menjauhkan diri. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jalan-jalan orang yang sesat. Jalan-jalan yang sesat. Mana jalan-jalan selain daripada Islam yang sebenar, semua jalan sesat. Kami tak nak ya Allah bimbing kami ke jalan tu. Kami nak kami ni dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus, jalan yang lurus Islam. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala dekat itulah. Allah bagi pada kita. Jadi jangan kita melepaskan. Sebab tu boleh kita mencari keduniaan, tapi berpada-padalah. Berpada-padalah. Jangan dengan sebab kesenangan yang sementara ini kita melepaskan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan saya harap sangat-sangat pada
kawan-kawan semua bersemangat, berkorban. Walaupun pengorbanan kita tidak seperti para nabi, para sahabat, tapi jangan kita pandang remeh. Walaupun pengorbanan kita terhadap agama tu sangat-sangat sedikit, sangat-sangat kecil, tapi sebenarnya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya berkorban ke jalan Allah ni payah. Payah sangat-sangat. Ayah Ustaz. Mengaji ni, belajar agama ni adalah pertolongan terhadap agama. Kita hadir dalam majlis ilmu, kita pergi majlis ilmu, ini adalah pertolongan pada agama. Kita jangan salah faham. Makna mengambil peduli, menghargai. Kita tengok perjuangan para Nabi SAW. Isterinya Nabi, Sadatina Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Isteri pertamanya Nabi SAW, isteri tuanya Nabi Ummul Mukminin. Apa yang dikorbankan? Apa yang dikorbankan? Sebelum dia berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, siapa dia? Sebelum kahwin dengan Nabi SAW, siapa dia? Dia orang kaya, milioner, saudagar. Siapa yang tak kenal dia? Siapa yang tak tahu kekayaan dia? Siapa yang tahu tahap kemuliaan dia? Tapi apabila dia berkahwin dengan Nabi SAW, semua kemewahan, kehebatan, keagungan, pangkat, darjat, harta, semuanya yang ada dalam tangannya, semuanya hilang. Semuanya hilang. Sampai Nabi bertanya, Nabi SAW bertanya, wahai Khadijah, adakah kau menyesal berkahwin dengan Muhammad SAW? Nabi tanya, adakah kau menyesal berkahwin dengan Muhammad SAW? Kerana sebelum ni kau kaya, kau hebat, kau banyak harta, kau ada kemewahan, pangkat yang tinggi, tapi apabila kau kahwin dengan Muhammad, hilang semuanya. Adakah kau menyesal, wahai Khadijah? Tapi Khadijah dengan tenangnya untuk menjawab segala kekayaan, kehebatan, kemewahan yang ada atas dunia ini, semuanya dia dah korbankan kepada agama Nabi Muhammad SAW. Demi nak mendapatkan kemuliaan nanti di hari kiamat. Dia sedikit pun tidak rasa menyesal, sedikit pun tidak rasa rugi, bahkan dia merasa kagum dan bangga dapat menginfakkan harta bendanya menolong Nabi SAW. Dia berasa gembira pula dah. Bukan merasa kecewa, kehilangan pangkat darjat kerana agama membantu Nabi SAW tadi. Dia tak rasa gembira, dia tak rasa kecewa, dia rasa bahagia pula. Sebab dia yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata-kata semangat yang keluar daripada mulutnya Siti Khadijah ni sangat-sangat mengkagumkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia katanya, andai satu masa nanti, selepas wafat dia, selepas mati dia, dan seandainya Nabi memerlukan jabatan untuk menyeberang di satu tempat dalam nak menyampaikan dakwah Islam, kutiplah tulang-tulang dia menjadikan jambatan untuk dia membantu Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Kalau tak ada harta, tak ada modal, anda kata nak membina jambatan, nak menyeberang, nak menyampaikan agama Islam, kata dia apa? Kutiplah tulang-tulang aku nanti yang Muhammad dalam kubur, susunlah buat jambatan. Sampai macam tu sekali hebatnya pengorbanan Khadijah. Dan begitulah juga sahabat-sahabat yang lain. Pengorbanan mereka terhadap agama ni bukan sahaja perasaan, bahkan nyawa mereka digadaikan kerana agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak sampai tahap nak mengorbankan nyawa, cuma mengorbankan sedikit masa sahaja. Apatah lagi kalau nak mengorbankan nyawa, tentu kita tak sanggup. Harta boleh jadi pun tak berapa nak sanggup. Korbankan masa sahaja untuk menuntut ilmu. Kenapa kita tak sanggup? Kalau nak dibandingkan dengan pengorbanan para sahabat, ada yang meninggalkan, ada yang menjadi janda sebab agama Nabi SAW. Ada yang menjadi duda kerana agama Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi yatim sebab agama Nabi Muhammad SAW. Ada yang menjadi fakir miskin sebabnya agama Nabi Muhammad SAW. Kita pula, apa pula pengorbanan kita? Apa pula pengorbanan kita?
Mudah-mudahan kita ingatkan benda-benda ni, mudah-mudahan melonjakkan hati kita, berlawan dengan tipu daya nafsu dan bisikan syaitan yang kadang-kadang nak melemahkan semangat kita, meragu-ragukan kita tentang kebajikan, kebaikan akhirat yang bakal kita akan dapat nanti dengan sebab pengorbanan yang kita buat. Jadi mudah-mudahan dengan kita, dengan apa yang saya ceritakan pada petang ni sebagai pengisian kuliah asal kita santai-santai ni di kampung